daripada Sayyidina Abdullah. Dekat dalam buku ni dia tulis kat sini Abdullah je. Abdullah kat situ Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia macam ni je. Dalam ilmu hadis, kalau dia sebut dia Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Walaupun sahabat Nabi ni ada beberapa orang nama Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru dan sebagainya. Tapi kalau dia sebut Abdullah sahaja, maknanya Abdullah bin Mas'ud. Macam itulah. Dan memang Abdullah bin Mas'ud yang paling senior antara Abdullah yang tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita pada hari ini. Genap lagi 2 minggu lagi, petang ni kita dah nak bersiap untuk buka puasa, insya-Allah, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dapat bertemu bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Betul-betul 2 minggu lagi hari Khamis. Dan maknanya ini dah kira persiapan terakhir kita sebelum jumpa Ramadan. 2 minggu yang terakhir, katanya ni dah final lap dah orang kata untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan petang ni kita duduk di sini ni pun salah satu daripada persiapan kita untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik. Okay, kita terus pergi kepada hadis yang berikutnya daripada bab puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi bincang tentang puasa Rasulullah. Hari itu kita bincangkan tentang puasa Rasulullah pada bulan Syakban, dan berbetulan pula kita berada dalam bulan Syakban sekarang ni. Kita ada bincangkan tentang bulan Syakban ni Nabi SAW puasa dengan sangat banyak, dan ada juga masa-masa yang kita baca sebelum ni yang Nabi SAW puasa sebulan terus. Maknanya maksud sebulan terus tu, kata para ulama, sebulan melainkan beberapa hari. Maknanya hampir sebulan, hampir lengkap sebulan Nabi SAW berpuasa. So itu kita dah baca pada pengajian yang lepas. So kali ini kita sambung hadis nombor 304. Betul kan? Apa dia? Riwayat Abu Daud. Siapa yang riwayat? Siapa yang perawi yang pertama sekali? Qasim bin Dinar. Siapa? Imam Tirmizi ke? Yang dia punya yang atas tu. Atas sekali. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Okey. Apa hadis dia? Yang ni ke? Kerana Nabi Yasum min ya, okey. Oh, yang tu dah. Okey. So kita terus pergi pada hadis Sayyidah Aisyah pula lah. Okey. Oh, maknanya last kali kita baca pasal hari 3 hari yang setiap bulan kan? Belum tak? Itulah, tapi akak dah tanda tu. Itu yang dahsyat tu. Kan? Katanya hari ni kan? Itulah saya rasa pun macam belum baca lagi. Dahsyat ni. Macam mana dah ada nota tu? Dah ada nota lah kan? Tapi saya tahu saya tak baca lagi. Okey. Hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tu kan? Okey. Okey, hadis nombor 304 dalam buku purple Okey. Betul lah yang saya tanda. Okey. So kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadul muttasilin an Imam Tirmizi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qal haddatsana al-Qasim ibnu Dinar al-Kufi haddatsana Ubaidullah ibnu Musa wa Talq ibnu Ghannam an Syaiban an Asim an Zir ibni Hubaish an Abdullah قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام
wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah. Yaumal jum'ah. Okey. Daripada Sayyidina Abdullah, dekat dalam buku ni dia tulis kat sini Abdullah je. Abdullah kasi Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia macam ni je. Dalam ilmu hadis, kalau dia sebut dia Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Walaupun sahabat Nabi ni ada beberapa orang nama Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru dan sebagainya. Tapi kalau dia sebut Abdullah sahaja, maknanya Abdullah bin Mas'ud. Macam itulah. Dan memang Abdullah bin Mas'ud yang paling senior antara Abdullah yang tadi tu. Abdullah bin Umar muda lagi, Abdullah bin Abbas muda lagi. Jadi Abdullah bin Mas'ud memang paling senior. Jadi bila disebutkan Abdullah tu, maknanya Abdullah bin Mas'ud. Okey. So Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada permulaan tiap bulan sebanyak 3 hari. Terlalu sedikit baginda berbuka pada hari Jumaat. Okey, puasa 3 hari ni maksudnya pada permulaan bulan tu dibuka bulan itu dengan puasa dulu. Jadi hari pertama, kedua dan ketiga bagi bulan-bulan Islam lah, bulan hijrah lah. Bulan hijrah masuk, contohnya katalah masuk bulan Zulkaidah nanti. So 1, 2, 3 Zulkaidah puasa. So puasa awal bulan. Puasa awal bulan sunnah, dan salah satu daripada fadilat dia adalah dia dapat seperti berpuasa sepanjang bulan. Sebab kali 10. Ganjaran kan kali 10. Jadi bila 3 macam 30 lah. Jadi puasa 3 hari macam 30 hari. Jadi oleh kerana itulah ada satu riwayat sebut siapa yang puasa 3 hari sebulan seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Maknanya setiap bulan dia puasa 3 hari. Jadi macam pahala dia macam dia puasa sepanjang tahun. Sebab semua kali 10, kali 10, kali 10. Okey. Kemudiannya sedikit sahaja baginda berbuka pada hari Jumaat. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW selalu berpuasa pada hari Jumaat. Tetapi Jumaat ni tak adalah Jumaat saja. Puasa Jumaat kan kita kena puasa satu hari sebelum atau satu hari selepas ataupun kedua-duanya. Jadi tapi Nabi selalu puasa maknanya. Dan hari Khamis memang Nabi selalu puasa. Dalam hadis yang berikutnya Nabi selalu puasa hari Khamis. So bila disebutkan sini Nabi selalu juga puasa hari Jumaat, maknanya Khamis dan Jumaat lah Nabi ada puasa. Jadi memang Jumaat pun antara hari yang disunatkan puasa, tetapi syaratnya digabungkan dengan hari yang lain. Macam itulah. Jadi boleh tak niat puasa Jumaat? Ya, boleh. Jadi bahkan disunatkan untuk puasa Jumaat. Dan Jumaat kan pahala lebih banyak apa semua. Jadi oleh kerana itulah biasanya Nabi SAW dan juga para ulama biasa puasa pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ni memang hari ibadah. Jadi puasalah. Okey. Itu hadisnya. Hadis yang berikutnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi SAW memilih untuk berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Memang Nabi SAW sengaja pilih puasa pada hari Isnin dan Khamis. Kenapa Nabi suka puasa hari Isnin dan Khamis? Ada jawapan dekat hadis berikutnya. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi SAW bersabda, akan diperlihatkan segala amalan. Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Akan diperlihatkan amalan pada hari Isnin dan hari Khamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Aku suka dibentangkan ataupun diperlihatkan amalan aku dalam keadaan aku berpuasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan tu'radul a'mal ala rabbil alamin. Dibentangkan amalan, diperlihatkan amalan kepada Tuhan sekalian alam. Maksud dekat sini ni bukanlah bermakna Allah Ta'ala perlukan perkara tu, sebab Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang terdahulu dan terkemudian. Tak payah bentangkan amalan pada Allah pun. Allah tahu dah apa kita buat, apa kita tak buat. Tetapi dibentangkan juga sebagai tanda bahawasanya amalan itu diangkat kepada Allah Ta'ala. Dan amalan-amalan kita ni dia memang ada
waktu-waktu yang dibentangkan ataupun diangkatkan oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berbangga di hadapan para malaikat bila amalan-amalan yang dibentangkan tu amalan-amalan yang Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala suka, kan? Jadi para malaikat pun diarahkan untuk mencatat ataupun melaporkan perkara-perkara tersebut. Okey, tak apa, senang ceritanya ada hadis lain yang mana disebutkan amalan kita ni dibentangkan pada setiap malam. Pada setiap malam akan diangkat amalan kita, dan kemudiannya waktu siang pun akan diangkat juga amalan kita. Maknanya waktu siang dia akan diangkat sebelum malam, dan waktu malam, amalan waktu malam akan diangkat sebelum waktu siang. Dia memang ada malaikat yang memang dia punya kerja yang itu. Dia punya kerja, malaikat ni dia akan angkat amalan kita waktu hari tersebut. So macam hari ni dari pagi tadi kita buat apa, dari subuh tadi, zuhur ni apa semua ni, sampai sebelum maghrib nanti dekat-dekat maghrib nanti malaikat tu akan bawa naik amalan kita tu. Lepas tu nanti ada malaikat lain pula datang, malaikat lain tu pula catat. Nanti sebelum subuh dia akan angkat pula amalan kita untuk malam tersebut. Habis tu yang ini hari Isnin Khamis pula, dia ada bertembung ke dia tak bertembung sebenarnya, sebab dia punya amalan ni diangkat, dia ikut kepada apa yang kita buat waktu tu. Contoh kalau amalan siang dan malam tu, maknanya dia amalan tu report card tu berbentuk harian lah. So report tu report harian kan, ataupun setengah hari daripada pagi sampai maghrib kan. Lepas tu maghrib sampai malam report yang lagi satu. Yang hari Isnin Khamis pula dipanggil report mingguan lah, ataupun 2 kali seminggu. Hanya hari Isnin punya report untuk daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad masuk Isnin. Lepas tu report yang hari Khamis, Selasa, Rabu, Khamis. Kemudiannya di sana ada pula report yang berbentuk tahunan. Report yang berbentuk tahunan itu berlaku pada bulan Syakban. Jadi oleh kerana itu Nabi suka berpuasa pada bulan Syakban. Hari itu kita ada baca Nabi suka puasa pada bulan Syakban sebab amalan diangkat pada bulan Syakban. Jadi oleh kerana itu aku suka berpuasa. Lebih kurang macam hadis yang ini lah, macam hadis yang kita tengah baca ni kan? Aku suka amalan aku diangkat ketika aku berpuasa. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW banyak berpuasa juga pada bulan Syakban. Jadi dia yang tu report tahunan lah. Yang bulan Syakban tu sekali dalam setahun. Sebahagian ulama kata report itu diangkat pada malam nisfu Syakban. Bila malam nisfu Syakban? Hari itulah hari Selasa baru ni. 2 hari lepas kan, malam Rabu. Selasa malam Rabu, 2 malam lepas. So 2 malam yang lepas tu malam nisfu Syakban diangkat juga amalan kita. So amalan ni diangkat, dia ada macam-macam peringkat. Ya? Macam ada overlap. Dia tak ada overlap. Tak ada overlap. Kenapa nak overlap pula? Macam mana tahu? Ada amalan harian. Kita boleh angkat. So amalan harian tu akan masuk. Yelah. Dia bukan overlap macam mana? Dia akan lebih umum lah. Kan? Maknanya yang harian tu lebih detail. Dia macam report kita. Kalau kita report yang berbentuk harian dengan report yang berbentuk mingguan, report mingguan dia akan kurang detail berbanding dengan report harian. Dan report tahunan dia lagilah kurang detail berbanding dengan report bulanan dengan harian. Jadi harian dia paling detail sekali lah. Lepas tu mingguan, lepas tu yang berbentuk tahunan. Macam tu lah. Mingguan tu pun bukan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Maknanya bukanlah mingguan. Okay. Bi-weekly lah. Macam tu. Okey, apa lagi? Pasal amalan ni juga, dia sebenarnya macam kita sebut tadi, Allah Ta'ala tak perlu pun report tu kan? Allah Ta'ala tak perlu pun report tu. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Tapi report tu adalah hujah untuk kita juga sebenarnya. Jadi apa yang kita buat ni semuanya akan tercatat. Sebab ada hadis yang lain, Nabi dalam hadis kursi, Allah Ta'ala bagi tahu, aku catatkan amalan-amalan kalian untuk kalian. Jadi untuk kita juga. Jadi nanti di hari akhirat akan dibentangkan. Jadi bila dibentangkan di hari akhirat, kita tak boleh argue. Kita tak boleh nak argue. Kita kata, kenapa yang tu aku buat tak ada pun dalam tu. Ada miss ni? Tak ada. Dia tak mungkin ada yang termiss apa yang kita buat. Kecuali
Kalau kita buat tu benda riak, ujub, takabur, yang tu memang amalan tu terhapus balik lah. Kan, amalan tu tertolak. Bila amalan tu tertolak, maknanya tak dicatatkan lah, habis lah. Begitu juga dosa kalau diampunkan oleh Allah. Sebab dalam satu hadis yang lain, rasanya hadis ni kita pernah baca dulu, ada orang yang selalu buat dosa dekat dunia, dekat akhirat tu bila dia tengok dosa-dosa dibentangkan, sekali dia pun terfikir, kenapa yang dosa yang hari-hari tu tak ada pula? Dia pula tertanya-tanya. Rupa-rupanya sebab Allah dah ampunkan. Allah dah ampunkan. Dia dah nervous lah. Sudah kan, sekali tak dibentangkan pula, lega kan. Tapi tertanya-tanya juga, macam mana pergi hari sekian yang aku buat dosa-dosa tu, rupa-rupanya Allah dah ampunkan. Jadi ada juga amalan-amalan yang tak dibentangkan nanti kan, tak didisplaykan nanti dekat hari akhirat. Tetapi kita janganlah rasa okey lah tu, kau macam tu kan, semua dosa kita Allah ampunkan. Kita minta ampun pada Allah, dan kita jangan lepas daripada melakukan amalan dan cuba bersihkan amalan kita. So dia lebih kepada simbolik lah. Kalau kita nak kata, dia lebih kepada simbolik. Diangkat amalan ni lebih kepada simbolik untuk kita, supaya kita sedar yang semua benda yang kita buat ni ada report dia. Kalau sekadar tahu dengan ada report dia, beza kan. Macam kalau kita ada kalau anak kita sekalipun, bila dia buat satu benda tu dengan report, dengan sekadar kita tahu dia buat, berbeza. Ataupun seorang guru besar dengan cikgu, biasa je cikgu kena sediakan juga report mengajar kan. Antara benda yang paling boring sekali buat. Habis sekarang cikgu-cikgu dia dah boleh copy paste je, senang. Pasal sekarang pakai online kan. Online cikgu-cikgu sekarang dia komplain lain pula, sistem masih down. Tapi kalau dulu asyik nak kena tulis lah balik kan, dalam buku laporan mengajar tu, ya Allah, nyampah betul. Rasa macam apalah aku kena buat benda ni lagi kan. Ulang lah balik tulis tu. Sebab saya mengajar kat sekolah tak lama. Tapi walaupun macam tu, teringat jugalah dulu kan, memang kena buat laporan. Walaupun cikgu tu guru besar tahu yang kita masuk kelas, guru besar tahu kita mengajar, tapi bila kita kena buat laporan, dia berbeza kan? Laporan tu dia akan lebih menyebabkan kita sedar yang aku tak boleh buat main kan? Walaupun kadang-kadang cikgu-cikgu dia buat main je, sebab dia kata lah aku besar pun kesempat pun nak tengok. Aku buat laporan tebal-tebal, dia sign aja. Dia bukannya tengok pun. Tapi itu tujuan asal dia. Tujuan asal laporan tu itu kan, supaya kita yang buat tu kita sedar yang kita buat tu betul-betul kena proper. So macam tu juga dengan laporan amalan. Laporan amalan ni dia bukannya penting bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak perlu pun benda tu, tapi dia lebih penting untuk kita yang beramal ni, supaya kita lebih kuat beramal. Kita boleh imagine, kita boleh bayangkan kata adanya amalan-amalan kita yang tertulis sentiasa. So Nabi SAW beritahu, aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Maknanya report kita tu cantik. Report tu si fulan sedang berpuasa. Jadi cantik lah. Jadi dia punya amalan tu diangkat dalam keadaan berpuasa. Macam tu juga sembahyang sunat. Salah satu sebab bagusnya sembahyang sunat akhir malam itu jugalah supaya ada report kata kita sembahyang sunat. Jadi malaikat pun akan report kata, oh dia tengah sembahyang, aku tinggalkan dia dalam keadaan dia sedang solat. Contohnya macam tu. Okey, dan cuma waktu asar tak boleh solat kan, hujung-hujung asar tu. Jadi hujung-hujung asar ni sebelum maghrib, antara benda yang bagus untuk kita buat adalah istighfar, minta ampun pada Allah. Sebelum maghrib ni bagusnya kita istighfar, minta ampun, sebab kita tak tahu dalam satu hari ni macam-macam salah yang kita dah buat dari pagi sampai ke maghrib. So dari pagi, dari subuh tadi sampai maghrib ni, banyak ada dosa kita buat. So kita minta ampun pada Allah sebelum maghrib, supaya yang amalan kita ni tercatat. Waktu diangkat tu, ketika itu kita sedang minta ampun pada Allah. Minta ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini antara amalan yang paling senang buat, tapi selalu lupa. Guys, dah maghrib dah. Itu je lah. Jadi kan bagus kalau sebelum maghrib tu kita istighfar je sampai azan maghrib berkumandang. Azan maghrib berkumandang baru jawab azan. Macam tu dah. Okey. Lagi hadis yang berikutnya. Tadi amalan diangkat. Kemudiannya hadis 307 tu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata,
Kana Nabi SAW yasumu minasyahri as-sabta wal ahada wal ithnain wa minasyahri al-akhir as-thulatha wal arba'a wal khamis. Nabi SAW berpuasa pada suatu bulan, hari Sabtu, hari Ahad dan hari Isnin. Kemudiannya bulan yang lain pula Nabi puasa pada hari Selasa, pada hari Rabu dan pada hari Khamis. Okey. Nak tunjukkan apa? Bukan maknanya Nabi tak puasa hari Jumaat. Sebab hadis yang tadi dah cerita dah Nabi puasa hari Jumaat. Nak tunjukkan bahawasanya Nabi SAW biasa sahaja puasa 3 hari ni, dia tak kisah pada hari apa, yang penting 3 hari. Dan ada yang Nabi puasa hari yang ini, ada yang Nabi puasa hari yang ini. Dan memang disunatkan berpuasa pada hari-hari yang seminggu ni, cuma Nabi tak berpuasa direct. Nabi tak puasa direct seminggu, maknanya puasa sunat. Jadi kalau selain daripada bulan Syakban, yang kita dah cerita bulan Syakban Nabi banyak puasa semua ni, katakanlah bulan-bulan lain, katalah bulan Safar ke kan, bulan Rabiul Awal ke, Rabiul Akhir ke. Jadi Nabi tak puasa direct seminggu macam tu. Nabi puasa 3 hari, lepas tu Nabi buka. Tapi menunjukkan setiap hari boleh puasa. Kan? Maknanya mana-mana hari pun boleh puasa. Itu sebab ada yang Nabi puasa Sabtu, Ahad, Isnin, ada Nabi puasa Selasa, Rabu, Khamis. Maknanya semua 7 hari boleh puasa. Sekali dengan hari Jumaat kan, yang hadis yang tadi. So, itu antara makna kepada hadis ni. Okey. Dan mungkin juga maknanya sebab berbetulan pula 3 hari itu dengan 3 hari yang awal daripada 1 bulan, ataupun 3 hari yang pertengahan yang dipanggil puasa hari putih. Jadi kalau berbetulan hari putih itu Sabtu, Ahad, Isnin, Sabtu, Ahad, Isnin lah puasanya. Okey. Seterusnya hadis yang berikutnya pasal bulan Syakban, lebih kurang macam yang kita dah baca pada pengajian yang lepas. Sayyidatina Aisyah berkata, qalat ma kana Rasulullah SAW yasumu fi syahrin aktsara min siyamihi fi Sya'ban. Tak adalah Nabi SAW puasa pada satu bulan yang lagi banyak daripada puasanya pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban yang paling banyak sekali Nabi berpuasa. Ini kita dah baca sebelum daripada ini. Okay, hadis yang berikutnya daripada Mu'adzah. Dia bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Tanya pada Sayyidatina Aisyah, akana Rasulullah SAW yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin. Adakah Rasulullah SAW berpuasa 3 hari daripada setiap bulan? Qalat na'am. Sayyidatina Aisyah kata, ya. Lalu beliau tanya lagi, qultu min ayyi kana yasum, hari apa tu yang Nabi puasa? Yang 3 hari tu. Qalat kana la yubali min ayyihi sama. Sayyidah Aisyah kata, baginda tak kisah pada hari apa yang baginda berpuasa itu. Okey, kalau Abu Isa Yazid Arish kata tak apalah, itu berkaitan dengan perawi hadis ni. Jadi senang ceritanya, dalam hadis yang ini disebutkan Nabi SAW tak kisah, yang pentingnya ada 3 hari. Okey, maknanya tak mestilah 3 hari itu dekat awal. Walaupun hadis yang tadi kita baca ada 3 hari yang awal kan, maksudnya awal bulan Nabi puasa 3 hari. Ada pula riwayat yang lain sebut pasal 3 hari itu tengah bulan. Jadi paling tidak nak tunjukkan apa? Yang penting paling kurang 1 bulan biarlah ada puasa 3 hari. Sebab ada orang tanya, kata Ustaz, hari putih ni contohnya macam baru ni kan, hari putih baru ni hari Isnin, Selasa, Rabu Isnin, Selasa, Rabu. Seramai yang tanya, Ustaz, kalau saya tak puasa Isnin, Selasa, Rabu, saya puasa Selasa, Rabu, Khamis, macam mana? Okey tak? Ataupun Ahad, Isnin, Selasa. Jadi dia nak puasa macam tu, dapat tak pahala tu? Kita kata dapat juga, sebab yang penting dapat puasa 3 hari sebulan. Ini hadisnya. Maknanya tak kisah, yang penting dapat puasa 3 hari sebulan. Dia memang tak samalah, yang memang yang terbaik sekali puasa tu 3 hari tu pada hari putih ataupun pada awal bulan. Betul. Tapi hadis yang ni menunjukkan Nabi tak kisah, maknanya boleh je nak puasa 3 hari tu dekat ujung ke, dekat tengah ke, kat mana-mana pun boleh. Jadi tak adalah maknanya kita terlalu rigid sampai kita kata, oh kalau macam tu nak terlepas lah, sebab hari Isnin tu hari Selasa, Rabu, Khamis lah. Isnin, Selasa, Rabu. Isnin, Selasa, Rabu tu hari Isnin tu ada open house contohnya lah. Ada kawan buat kenduri.
Jadi kalau macam tu terlepas, tak payah puasa terus lah, rugilah. Jangan kita terlampau puasa nak jaga juga hari putih tu, sampai bila kita tak dapat satu hari terus kita tak puasa 3 hari. Yang pentingnya puasa 3 hari, tak kisah bila. Macam tu. Okay, kemudiannya oleh kerana itu juga puasa pada bulan Zulhijjah, puasa hari putih dia pun berubah sedikit kan. Sebab bulan Zulhijjah, 13 Zulhijjah tu kan haram puasa, hari tasyrik, hari raya lagi. Jadi lepas hari haji tu baru boleh, lepas hari tasyrik tu baru boleh puasa. So dia mula daripada 14. So 14, 15, 16. Puasa hari putih juga dia panggil puasa hari putih, tapi 14, 15, 16, bukan 13, 14, 15 macam bulan-bulan yang lain. Okey. Itu berkaitan dengan puasa 3 hari. Kemudiannya hadis yang berikutnya pasal hari Ashura pula. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Ashura'u yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Ashura adalah hari yang memang orang Quraisy berpuasa pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah lagi memang orang Quraisy berpuasa. Okey. Nah, hari Ashura ni bukannya waktu Nabi dah sampai dekat Madinah baru puasa, tak. Memang orang Quraisy pun berpuasa. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu, dan Nabi pun puasa pada hari Ashura. Bila sampai dekat Madinah, falamma qadimal Madinata shamahu wa amara bisiyami. Bila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi puasa juga pada hari Ashura, dan baginda juga suruh sahabat-sahabat untuk berpuasa. Maknanya pada tahun yang pertama sekali baginda sampai di Madinah, waktu tu belum wajib puasa Ramadan lagi. Jadi yang puasa adalah puasa Ashura. Kemudiannya falamma fturida Ramadanu kana Ramadanu huwal faridah wa turika Ashura. Apabila difardukan Ramadan, maka Ramadanlah yang menjadi fardu dan ditinggalkan Ashura. Ditinggalkan Ashura maknanya Ashura tidak lagi menjadi wajib, tak jadi lagi wajib. Okay, kemudiannya faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa nak puasa, puasalah. Siapa tak nak, tinggalkanlah. Jadi maknanya dia dah tak jadi wajib. Maknanya sebelum daripada berhijrah, Nabi dengan para sahabat memang puasa Ashura tu macam wajib lah. Memang tiada tahun dia orang akan puasa Ashura. Hari Ashura tu 10 Muharram kan? 10 Muharram. So 10 Muharram memang puasa tiada tahun. Bila diwajibkan puasa Ramadan itu memansuhkan puasa Ashura punya kewajipan. Jadi puasa Ashura tak jadi wajib, dia jadi sunat. Sebelum tu jadi wajib. Kenapa orang kafir Quraisy puasa pada hari Ashura? Orang kafir Quraisy pun puasa tau pada hari Ashura. Sebab dia orang mewarisi daripada agama Nabi Ibrahim yang terdahulu. Sebab orang kafir Quraisy ni ada juga ajaran-ajaran dia orang ni yang masih lagi kekal daripada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan dekat Mekah kan, Nabi Ismail kan. Jadi ajaran-ajaran daripada Nabi Ismail masih ada lagi saki baki dia dekat orang Mekah. Oleh kerana tu orang Mekah masih mengajarkan haji. Orang Mekah masih lagi tawaf dekat Kaabah. Walaupun dia dah buat macam-macam lah. Dia letak patung-patung dia apa semua. Tapi asal tu sama. Asal tu ada. Kan? Contoh lagi, dia orang tak berperang pada bulan-bulan haram. Memang asalnya tu ada. Tapi lepas tu dia orang seleweng lah. Dia orang pusing sana, pusing sini. Jadi puasa dia pun macam tu juga. Puasa ni memang ada asalnya. Jadi Nabi SAW pun berpuasa pada hari Ashura. Sampailah diwajibkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, second year. So first year Nabi sampai, waktu tu baru nak stabilkan kedudukan dekat Madinah tu. Nabi sampai bulan Rabiul Awal dekat Madinah. Bulan Rabiul Awal ke Ramadan 6 bulan. Okay? Jadi maknanya Ramadan yang first year dekat Madinah, baru 6 bulan Nabi dekat Madinah, baru nak stabil, baru nak satu padukan orang Islam, baru nak satu padukan orang Aus dengan Khazraj, orang Muhajirin dengan orang Ansar. Kemudiannya nak berhadapan dengan orang Yahudi yang sangat banyak dekat Madinah waktu tu. Jadi belum stabil lagi. Jadi tahun yang kedua barulah banyak turunnya perintah syariat.
Jadi antaranya adalah puasa pada bulan Ramadan. Dan antaranya juga perang. Perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. So tahun kedua Hijrah tu macam-macam benda berlaku. Jadi puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Jadi tahun pertama tu diorang masih lagi puasa Ashura. Bukan tahun pertama, tahun kedua lah, maknanya dah masuk bulan Muharram kan. Masuk bulan Muharram tu dia masih puasa Ashura. Lepas tu lepas Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Bila sampai Ramadan diwajibkan puasa Ramadan, diwajibkan tu pada bulan Syaban. Turun ayat perintah untuk puasa pada bulan Ramadan. Okey, lagi hadis yang berikutnya, hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Kan beliau ditanya, ni sahabat generasi tabi'in apa semua, dia orang suka tanya pada isteri Nabi tentang puasa Nabi, sebab isteri Nabi lah yang paling tahu sekali. Mungkin sahabat-sahabat yang lain pun tak tahu, sebab puasa ni kan ibadat yang tak nampak. Kalau ibadat-ibadat yang nampak, senang sahabat-sahabat boleh riwayatkan. Tapi puasa ni ibadat yang tak nampak. Jadi sahabat dia mungkin tak tahu Nabi puasa ke tidak. Dia orang tak tahu, melainkan dia orang tanyalah ataupun Nabi bagi tahu. Kalau Nabi tak bagi tahu, macam mana dia orang nak tahu Nabi puasa ke tidak? Sayyidah Aisyah dan isteri-isteri Nabi lain tahu. Sebab dia orang tahulah Nabi ada bersahur, Nabi ada makan waktu buka, kan, waktu maghrib. Jadi orang tahulah Nabi puasa. Dan ataupun Nabi tak nak makan tengah hari. Jadi maknanya tahulah Nabi puasa. Tapi sahabat-sahabat tak tahu, sebab banyak hadis ni ceritanya daripada Sayyidah Aisyah. Banyak kali kita jumpa hadis puasa pasal daripada Sayyidatina Aisyah. So, soalan daripada Alqamah kepada Sayyidatina Aisyah, apa dia? Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah SAW yakhussu minal ayyami syai'a. Adakah Rasulullah mengkhususkan hari untuk melakukan sesuatu? Kemudiannya dijawab, kana amaluhu dimah wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq. Nabi melakukan amalan secara berterusan. Siapa di antara kalian yang mampu apa yang Rasulullah mampu? Dan memang Rasulullah kalau buat satu benda tu berterusan aja. Walaupun kita tahu juga di sana ada hadis cerita tentang Nabi bila berpuasa, ada hari Nabi puasa, ada hari Nabi tak puasa. Berterusan tu bukanlah maknanya Nabi puasa tiap-tiap hari pula. Tapi maknanya Nabi banyaklah puasa sepanjang tahun. Kan? Maknanya bukanlah macam kita mungkin terlalu sikit macam tu. Dan amalan-amalan yang lain pun macam itulah. Jadi maknanya, dan tak ada siapa yang boleh sama macam Nabi SAW punya amalan. Contohlah macam kalau kita baca Yasin malam nisfu Sya'ban baru ni, ada ustaz yang kata ni Nabi tak pernah buat, dia kata. Dia bercakap macam tu sebab dia seolah-olah macam nak tunjukkan bahawasanya kalau Nabi tak buat tu maknanya kita pun tak payah buat lah, sebab kita jangan lebih-lebih daripada Nabi. Sayyidah Aisyah ada sebut kat sini, siapa di kalangan kita yang mampu macam Nabi? Tak ada di kalangan kita yang akan jadi lebih daripada Nabi. Kalau kita baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban, sebenarnya kita tak jadi lebih pun daripada Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi khatam Quran terus, kan? Nabi solat sunat, Nabi baca Al-Baqarah, kan? Kita baru baca Yasin 3 kali, jangan lebih daripada Nabi. Nabi tak buat, kan? Seolah-olah macam kita buat ni banyak sangat bandingkan Nabi. Tak. Nabi solat sampai bengkak-bengkak kaki, kan? Kita bengkak mata tengok Hindustan. Mana dia bengkak kaki sebab solat. Jadi maknanya tak payah sembang lah cakap kau buat ni lebih daripada Nabi ke. Tak adanya, kan? Apa yang dibuat tu sekadar sikit aja yang kita usaha untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban tu. Dan kita buat pun bukan bid'ah. Sebab apa? Kita bukan baca mentera apa-apa, kita baca Yasin. Yasin tu kan memang Nabi sendiri kan akan baca. Ada hadis-hadis cerita tentang kelebihan baca Yasin. Kita bukan buat benda baru. Baca Yasin tu kan benda baru, kan? Jadi pelik bila ada sebahagian ustaz ni yang macam dia nak discourage orang, bukan macam lah, memang discourage orang daripada baca Yasin. Dia kata bukan sunnah. Siapa berani kata baca Quran bukan sunnah? Baca Quran tu sunnah lah. Kita bukan baca mambang putih, mambang merah. Itu cerita lain lah. Itu memang bid'ah lah. Kalau buat malam nisfu Sya'ban, kita digalakkan baca mambang putih, mambang. Yang tu memang bid'ah sungguh lah. Tapi kalau baca Quran, mana boleh kita nak kata benda tu bid'ah haram tu semua, kan? Memang Nabi ajar kita untuk baca Quran, dan Nabi baca Quran sangat banyak tiap-tiap malam. Kita pun patutnya buat tiap-tiap malam.
Tapi kita pun tahu level kita macam mana, dan para ulama pun tahu level kita, level masing-masing macam mana, level masyarakat awam macam mana. Jadi digalakkan pada malam-malam yang dimuliakan. So salah satu malam yang dimuliakan adalah malam nisfu Syaban. Memang Nabi SAW sendiri yang memuliakan malam nisfu Syaban. Jadi maka diajarlah untuk baca surah Yasin. Baca surah Yasin, baca 3 kali, nak baca 30 kali pun ulama tak halang. Tapi diajar untuk baca 3 kali itu kira just nice lah. Dia tak terlalu banyak, tak terlalu sikit. Nak baca Qur'an sekali pun amalan juga, kan? Tapi sikit sangat. Patutnya malam Syaban biarlah banyak nak beramal. Ulama pun tak wajibkan baca Yasin 3 kali. Cuma itu panduan. Panduan macam mana nak hidupkan malam tu. Jadi kita pun buatlah amalan, bacalah Yasin 3 kali. Bagus. Kalau baca laju, baca Yasin 3 kali ni dia just nice je antara maghrib dengan isyak. Sebenarnya 3 kali tu memang elok je. Habis 3 kali tu memang isyak lah. Kalau baca laju lah. Kalau baca pelan, mungkin pukul 9 malam lah baru habis. Tengoklah kita punya pace macam mana. Jadi kalau kita punya pace tu sederhana laju, bukan paling laju pun, tapi laju yang maknanya kita baca tu Yasinul Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kalau kita baca macam tu 3 kali memang habis tu isyak. Jadi memang sengaja diajar untuk baca Yasin 3 kali supaya dapat penuhkan antara maghrib dengan isyak dengan cara yang paling bagus. Itu tujuannya. Dan ia adalah sunnah. Kalau kita kata ia sunnah, ia sunnah dari segi membaca Al-Quran. Sunnah dari segi menghidupkan malam nisfu Syaban. Itu sunnah. Jadi jangan pandai-pandai kita nak discourage orang buat amalan. Patutnya kita belajar untuk beramal, bukan belajar untuk berdebat. Itu masalahnya. Ada setengah dia orang ni belajar untuk berdebat, nak cari salah orang. Nak discourage orang daripada beramal, bukan nak encourage orang beramal. Dia discourage pada orang untuk beramal. Macam-macam lah zaman kita sekarang ni. Ada ustaz yang masih rajin mengajar dekat sini pun mungkin dia mengajar. Kuliah Muslimat pun banyak dia mengajar. Dia suka nyanyi dalam kelas. Lepas tu tak apalah, kebetulan satu surau ni dia jemput ustaz ni ngajar. Bukan ngajar, ceramah. Ni pengurusi surau cerita pada saya. Dia kata lepas sembahyang isyak, dah habis semua sembahyang sunat semua, kita orang mulakan majlis tu dengan ada baca qasidah. Baca qasidah, tak ada gendam, tak ada apa, memang baca qasidah je. Adalah beberapa orang yang lead baca qasidah pasal sempena maulid macam tu lah. Lepas habis baca qasidah, ceramah. Okay? Dia pun ceramah. Dalam ceramah dia menyanyi banyak. Okay? Lepas habis program, dia tak cakap direct depan semua orang. Dia pergi call pengurusi. Dah habis, dah balik, dia call pengurusi. Dia kata, ni lah saya nak tegur sikit lah. Kita ni kan sebenarnya kan, apa yang korang buat ni salah ni. Selepas waktu dalam majlis tadi ni, sebenarnya tak betul ni pergi nyanyi-nyanyi dalam majlis macam tu. Qasidah-qasidah ni kira menyanyi lah. Jadi kita ni tak diajar untuk menyanyi-menyanyi ni, semua Nabi tak pernah buat. Jadi benda ni haram awak buat ni, menyanyi-menyanyi untuk mulakan majlis Maulid Rasul. Jadi pengurusi ni cakap lah, tapi ustaz pun nyanyi juga dalam ceramah, dalam surau juga. Bukannya ustaz nak menyanyi, ustaz keluar daripada surau. Itu lain. Apa yang lainnya? Lain lah. Dia kata kat orang baca qasidah tak boleh, dia menyanyi boleh pula. Itu kata pening betul kata. Jadi benda macam ni maknanya kecelaruan pemikiran sebenarnya. Nak cari salah aja kerjanya. Daripada orang baca qasidah tu puji Nabi. Apalah masalahnya puji Nabi? Zaman Nabi SAW lagi ada sahabat puji Nabi depan Nabi, Nabi tak marah. Dekat dalam Masjid Nabawi lagi ada sahabat yang bersyair puji Nabi. Nabi tak pernah marah, Nabi tak halau, keluar nak syair-syair keluar. Tak, Nabi tak halau pun sahabat. Okey, seterusnya hadis yang berikutnya. Jadi hadis yang tadi tu dah jelas, kata memang kita takkan mampu buat sama macam Nabi, so tak payah ceritalah.
kau jangan buat lebih daripada Nabi. Itu soalan tu statement tu macam memperlekehkan Nabi je. Macam kita mampu je buat lebih daripada Nabi. Lagi zaman kita sekarang, tak payahlah. Seterusnya, hadis yang berikutnya juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun. Dakhala alayya Rasulullah. Rasulullah masuk ke rumah aku dan waktu tu bersama aku ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan. Lepas tu Nabi pun tanya, man hadhihi? Siapa dia ni? Lalu dia pun jawab, fulanah. Adalah seorang perempuan ni lah. Dia tak sebutlah nama dia siapa Fulanah tu la tanam al-lail, la tanamul lail. Jadi seorang perempuan dan dia tak tidur malam. Tak tidur malam. Langsung tak tidur malam. Lalu Nabi SAW jawab, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Hendaklah kalian buat amalan apa yang kalian mampu. Fawallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan jemu sehinggalah kalian yang jemu. Kemudiannya, wa kana ahabba dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuh. Yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang berterusan dilakukan oleh pemiliknya ataupun orang yang mengamalkannya. Okey. Maksud dekat sini ni apa dia? Ni ada seorang perempuan ni datang jumpa Sayyidatina Aisyah. Jadi dia cerita kat Sayyidatina Aisyah, dia tak nak tidur malam langsung. Dia nak beramal je, bukan tak tidur malam tengok TV Dia beramal je lah, dia baca Quran, dia semayang baca Quran. Sepanjang malam langsung tak tidur. Kita baca hadis, Nabi ada tidur juga waktu malam kan. Jadi dia ni tak nak tidur langsung waktu malam. Ini kita cerita bukan bulan Ramadan Bulan Ramadan ada memang 10 malam yang terakhir tu Nabi tak tidur langsung. Itu betul, itu bulan Ramadan. Ini kita cerita umum. Waktu umum ni dia cuba untuk tak nak tidur langsung waktu malam. Dia nak beribadat ajalah sepanjang-panjang malam. Jadi Nabi SAW bagi ingatan kepada dia. Nabi tak marah dia ke apa, cuma Nabi bagi ingatan kepada dia, Allah Ta'ala tidak akan jemu sampailah kalian yang jemu. Sebab nantinya bila kau buat lebih daripada kemampuan kau sendiri yang akan penat, kau sendiri yang akan berhenti, kau sendiri yang tak larat dah nanti. Jadi bila kau dah tak larat, habis rugilah. Maksud jemu dekat sini bukanlah Allah Ta'ala ada jemu macam kita bukanlah boring bukan macam tu itu kita. Maksud kat sini ni adalah Allah Ta'ala akan sentiasa bagi pahala kat kita selagi mana kita buat. Tapi bila kita dah berhenti untuk buat sebab kita sendiri penat, waktu tu tak dapatlah pahala dah. Tak ada dalam ganjaran untuk kita. So lebih baik amalan yang berterusan, itu yang disebutkan kat ujung tu, yang paling disukai oleh Rasulullah, amalan yang berterusan, bukan amalan yang banyak tapi sekejap. Yang lagi bagus adalah amalan tu yang kita mampu untuk buat berterusan. So kita kena ukur pada diri kita sendirilah, mana yang kita rasa kita boleh mampu berterusan buat, itu yang terbaik. Kalau kita rasa kita mampu berterusan sembahyang sunat berapa rakaat satu malam, buat. Kita tak rasa kita boleh buat sepanjang malam, setiap malam. Saya tak tahulah kok ada kat sini yang macam tu, Masya Allah. Tapi biasanya kita ni kalau kita memang jenis tak tidur malam, siang tidur lah tu maknanya. Tapi maknanya dia tukar time aja kan. Tidur lah. Tapi bagi kita, biasanya memang kita tak mampu nak sembahyang sepanjang malam. Maknanya dari isyak tu sampai ke subuh duduk atas jadah je. Kalau ada, Masya Allah lah, wali Allah lah kot. Tapi kita tak mampu. Nabi pun bagi tahu, kalian jangan buat benda yang kalian tak mampu. Tak mampu nak berterusan. Buat benda yang mampu. Tapi jangan pula kita terlalu rendahkan kita punya kayu ukur tu. Aku mampu kalau baca Qul Huwallahu sekali sehari. Itu je. Sembahyang sunat ni kalau aku buat bukan dapat berterusan pun. Janganlah, memang benda ni kena paksa diri. Kenalah paksa. Tapi kita tahu kita boleh paksa. Contohnya sembahyang sunat lepas isyak, contohnya 2 rakaat. Rasanya kita mampu je, cuma malas tak malas tu cerita lain lah.
Tapi mampu, dia lain dia macam sepanjang malam tu, dia mungkin tak mampu. Kan, ngantuk, penat, sakit dan sebagainya. Jadi Nabi SAW ajar supaya bila kita beramal, carilah yang kita boleh berterusan, boleh konsisten. Okey, samalah juga dengan puasa. Sebab tu tajuk ni dalam bab puasa. Walaupun cerita tadi kan mana ada kaitan dengan puasa langsung, tapi diletakkan oleh Imam Tirmizi dalam bab puasa. Nak ingatkan kita, kalau puasa pun janganlah puasa tiap-tiap hari sepanjang tahun. Nanti kita sendiri tak larat. Dan kita pun kena pandai dah pilih hari apa yang kita nak puasa. Kita boleh puasa seminggu sekali, buatlah seminggu sekali. Contohnya, rasa boleh mampu 2 kali seminggu, 2 kali seminggu, Isnin Khamis, kan. Okey, seterusnya hadis yang berikutnya daripada ini sama juga daripada Sayyidatina Aisyah dan Ummu Salamah. Ini dua-dua isteri Nabi. Daripada Abi Saleh, beliau berkata, aku bertanya Aisyah dan Ummu Salamah, ayyul amal kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling Rasulullah suka? Qalata, dua-dua isteri Nabi ni jawab benda yang sama. Sayyidah Aisyah jawab, Ummu Salamah pun jawab. Dua-dua jawapannya sama. Madima alaihi wa inqal, apa yang berterusan walaupun sedikit. Yang pentingnya berterusan. Dan yang berterusan inilah yang susah sebenarnya bagi kita. Dia bukan sikit atau banyak sebenarnya. Nak dapatkan konsisten untuk buat satu-satu amalan. Apa-apa amalan tu. Sembahyang sunat ke, puasa ke, baca Quran ke, berzikir ke, berwirid ke, zikir pagi, zikir petang, apa-apalah. Kadang-kadang yang berterusan ni kadang-kadang kita susah nak buat. Tapi itulah yang paling disukai oleh Nabi SAW. Jadi biar sedikit tapi berterusan. Ada orang dia sikit berterusan tu, sikit je, iaitu dia bagi sedekah pada masjid. Tiap-tiap kali dia datang masjid, dia masukkan duit dalam tabung, walaupun sedikit. Walaupun dia masukkan tu, contohnya setiap kali dia datang, dia letak RM1 ataupun dia letak 50 sen. Nampak macam sikit je lah, 50 sen aja, RM1 aja, tapi berterusan. Tiap-tiap kali datang, dia letak duit dalam tabung. Yang itu yang paling dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Rasulullah SAW, berbanding dengan one off bagi sejuta. Tapi lepas tu tak bagi-bagi dah. Jadi lain kan, kalau kita berterusan tu lebih baik sebenarnya. Usahakanlah untuk buat apa-apa pun. Macam kita datang kelas lah. Kita datang kelas petang-petang macam ni, susah nak istiqamah. Memang susah. Saya tak nafikan, memang susah. Itu pasal saya tak pernah marah orang tak istiqamah. Tapi kalau guru-guru yang lain setengah-setengah tu marah tu. Dia marah kalau anak murid tak istiqamah. Dia kata, aku pun usaha sedaya upaya untuk istiqamah, kenapa korang tak boleh nak istiqamah? Dia ada setengah-setengah tok guru kita kan, dia ada tua-tua kan. Ada tok guru tu umur dia dah 90 lebih dia masih naik motor pergi mengajar kat masjid di Batu Pahat. Jadi bila dia pergi mengajar tu, satu malam tu dia mengajar, jemaah nampak dia lebam-lebam sikit. Jadi orang pun tanya, Tok Guru, kenapa lebam-lebam tu? Dia kata, tadi jatuh tadi motor. Dia kata, Tok Guru jatuh motor pun datang mengajar juga. Dia kata, iyalah, kena istiqamah. Dia kata kan, dia datang mengajar. Anak murid yang malu, ya Allah, aku sakit gigi sikit tak datang dah. Kan, Tok Guru jatuh motor umur 90. Kan, masih datang mengajar lagi. Sebab nak jaga istiqamah tu. Punyalah dahsyat. Jadi kalau Tok Guru macam ni memang patutlah dia marah nak murid tak istiqamah kan. Jadi kena kita sendiri pun usahalah sedaya upaya. Saya belajar dengan guru saya dulu. Dia sampai cakap apa? Kelas dia hari Jumaat waktu tu. Kelas dia hari Jumaat. Dia kata, kalau nak mati jangan mati hari Jumaat. Dia sebut itu. Dia kata sebab apa? Sebab kalau korang mati hari Jumaat, saya takkan pergi, kata. Sebab ada kelas. Dia jawab, macam boleh pilih je mati bila kan. Tapi sengaja dia cakap macam tu sebab nak kata betapa pentingnya istiqamah. Jadi kita usahakanlah, Nabi kata walaupun sedikit tapi berterusan. Okay, hadis yang last kali ya. Okay, hadis yang terakhir untuk tajuk puasa ni adalah hadis daripada Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan fastaka thumma tawadda'a thumma qama yusalli. Aku bersama dengan Rasulullah pada satu malam,
pada satu malam. Lalu baginda bersiwak, fastaka, baginda bersiwak, summa tawadda'a, baginda berwudu, summa qama yusalli, kemudiannya baginda berdiri dan solat. Faqumtu ma'ahu, lalu aku pun berdiri solat bersama dengan baginda, ikut baginda. Fabada'a fastaftahal baqarata, baginda mula baca solat, maknanya lepas Fatihah baginda baca Al-Baqarah. Fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'al, tidaklah baginda lalu dekat ayat yang rahmah, ayat cerita tentang kasih sayang Allah Ta'ala, melainkan baginda akan berhenti dan baginda akan minta rahmat tu. Cerita pasal syurga, minta syurga, macam tu lah. Wala yamurru bi ayati azabin illa waqafa fata'awwadh, tidaklah baginda lalu dekat ayat azab, melainkan baginda akan berhenti dan baginda akan minta lindung. Lalu dekat ayat cerita pasal neraka, baginda akan berhenti dan minta lindung. Allahumma ajirni minan nar, contohnya. Allahumma inni a'udzubika minan nar, contohnya. Baca macam tu. Ada je ayat azab, berhenti dan minta lindung. Kemudiannya baginda rukuk, summa raka'a famakatha raki'an biqadri qiyamih, lalu baginda pun berhenti rukuk lama sekadar berdirinya baginda tadi. Baqarah tadi kan? Jadi rukuknya pun seperti Baqarah. Wa yaqulu fi ruku'ihi subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Baginda baca apa waktu rukuk? Baginda baca subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci pemilik kekuasaan dan kerajaan, kebesaran dan keagungan. Lepas tu baginda sujud dengan kadar lama rukuknya, dan baca dalam sujudnya pun macam tadi juga, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Kemudiannya baginda berdiri, maknanya rakaat yang kedua tu baginda baca pula surah Ali Imran. Rakaat yang kedua lepas Fatihah baca pula surah Ali Imran. Kemudiannya maksudnya surah Nisa pada rakaat yang ketiga, surah Maidah pada rakaat yang keempat. Macam tu. Macam tu lah terus baginda solat. Okey. Sebenarnya kita dah baca dah hadis macam ni juga sebelum ni. Hadis 270 lebih tu. Yang hari tu kita ada baca pasal Sayyidina Huzaifah Ibn Yaman, yang dia masuk, Nabi tengah semayang tu, lepas tu Nabi baca Baqarah, lepas tu Nabi rukuk lebih kurang panjang macam Baqarah. Nabi baca Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Lepas tu Nabi i'tidal lebih kurang macam Nabi rukuk, Nabi rukuk lebih kurang macam Nabi sujud lebih kurang macam Nabi i'tidal. Dan kemudiannya bagi dia baca Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Maidah, An'am, macam itulah. Maknanya sangat-sangat panjang. Dan kemudiannya ada hadis-hadis yang lain yang kita baca pun, selain daripada tu pun ada lagi. Macam mana Nabi baca dalam satu rakaat tu Nabi baca. Lepas Baqarah Nabi baca pula surah-surah yang lain. Ceritanya betapa panjangnya solat Nabi pada waktu malam, solat sunat malam ya. Itu yang kita tak payah cerita lah, kata kita solat lagi banyak daripada Nabi itulah. Mustahil lah. Baru baca Yasin 3 kali pun dah berkira dah. Tak, yang ini pun tak sebut bulan Ramadan. Dia sebut Ramadan. Ya. Tak disebut Ramadan. Yalah, tapi ulama sebut, sebahagian daripada ulama sebut adalah solat ini adalah solat tarawih. Tapi banyak juga ulama jawab kata tidak. Maknanya dia umum. Dia tak sebut pun solat tu solat tarawih. Ya, kalau solat tarawih Ramadan lah. Tapi dalam riwayat tak sebut. Dalam riwayat tak sebut Ramadan. Okey. So senang ceritanya macam itulah kadar Nabi SAW solat pada waktu malam. Kan? Rakaat pertama baca Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran. Itu pun kita kalau dengar pun Allah. Ya betul. Satu rakaat baca Baqarah tu bukan 20 rakaat. Kita 20 rakaat satu juzuk pun dah sepanjang lah. Kan? Imam baca 20 rakaat satu juzuk satu malam. Ya Allah, panjangnya imam dia baca. 21 juzuk tu baru 1/3 Baqarah kan. 20 rakaat tu bagi 20 pula lagi.
Maknanya kita punya bacaan tu 1/60 daripada bacaan Nabi. Itu pun kita dah komplain dah. Kita dah rasa panjang dah. Nabi SAW baca berapa surah terus, kan? Macam itulah. So itulah antara cara ibadat bagi Nabi Muhammad SAW. Kita dengar ni bukanlah maknanya sekadar untuk wow je, ataupun kita rasa macam yalah tu Nabi, aku memang tak boleh nak buat macam ni lah. Betul lah, tapi nak tunjukkan betapa hebatnya Nabi SAW dalam ibadah, kita cubalah sedaya upaya. Kita memang tak dapatlah sama macam Nabi, memang tak akan dapat, tapi seberapa yang mampu untuk kita buatlah. Jangan kita bagi alasan uish banyak sangat ni. Jangan pernah rasa banyak dalam beribadat. Walau kita baca Quran siang malam sekalipun, jangan kita rasa dah banyak. Ataupun kita solat tu baru 8 rakaat rasa banyak dah, ataupun 20 rakaat dah rasa banyak. Banyaklah, orang lain semua 8 dah hilang dah, kita je yang habis sampai 20. Tengok kiri tengok kanan kan, banyaknya syahid dah semua. So kita jangan rasa banyak. Jangan rasa banyak. Cara untuk kita tak rasa banyak adalah bila kita tengok orang yang lebih banyak daripada kita lah kan. Jadi yang paling banyak antara kita adalah Nabi SAW dan juga orang soleh yang lain. Bila kita tengok cara dia orang beribadat, kita akan rasalah Allah sikit je apa aku buat. Itu dah caranya. Jangan pernah kita rasa apa yang kita buat tu banyak. Bahaya sangat. Kalau kita rasa kita buat banyak, kita susah nak istiqamah. Tapi kalau kita rasa apa yang kita buat tu sikit, barulah membantu kita untuk istiqamah. Kita jangan rasa banyak ni aku buat ni. Kalau rasa banyak je bahaya, istighfar lebih cepat. Sebenarnya sangat sikit apa yang kita buat. Kita sedekah banyak mana pun, kita tak sedekah sebanyak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sedekah, Sayyidina Uthman sedekah. Orang kaya dekat dunia kita sekarang ni, paling kaya mana pun tak sedekah seperti mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sedekah. Sayyidina Umar sedekah keseluruhan harta dia. Orang kaya kita kat Malaysia ni, kalau buat masjid sekalipun harga berjuta-juta, itu baru 0.1% je daripada harta dia. Hanya dia tak ada pun bagi sampai seluruh harta dia. Jadi itu bab sedekah. Bab baca Quran, banyak mana pun kita baca Quran, kita tak dapat nak challenge ulama'-ulama'. Imam Syafi'i khatam Quran tiap hari, bulan Ramadan khatam 2 kali satu hari. Khatam 1 hari 2 kali. Jadi macam mana kita nak kata kita banyak kan? Bila kita tengok orang yang lebih banyak, maka kita akan rasa kita sikit. Bab ibadat yang sepatutnya macam tu. Masalah kita ni kadang-kadang kita banyak tengok benda tu bab dunia. Bab dunia kita selalu tengok orang lagi banyak daripada kita, jadi kita rasa sikit, sedangkan kita lagi banyak daripada yang orang lagi susah daripada kita. Sebab kita compare dengan orang yang lebih banyak nikmat dunia banding dengan kita. Patutnya bab dunia kita tengok orang yang lebih susah daripada kita. Bab akhirat yang kita kena tengok orang yang lebih banyak daripada kita. Tapi kita terbalik, itu masalahnya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Boleh? Quran buka mushaf, kebanyakan mazhab mengatakan boleh, termasuk mazhab Syafi'i. Termasuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh buka mushaf dalam solat. Cuma pergerakan kita jangan berturut-turut lah. Jadi oleh kerana tu, kalau kita, contohnya kalau kita semayang seorang kat rumah, kita pakai rehal tu kan, so kita letak rehal tu kat depan, cukup lah. Habis banyak pun kita ambil selai je kan, kita buka, okey lah. Janganlah tengah-tengah semayang baru nak tukar, ni muka surat. Sama lah, handphone pun sama lah. Handphone jangan jawab WhatsApp pula. Kan? Dia benda tu kadang-kadang mengganggu kan, notification keluar dekat atas, somebody tag you. Jadi dia akan mengganggu. Jadi kalau pegang handphone, buat flight mode saya siap. Jangan bagi orang kacau. Ataupun Quran mushaf tu lah. Quran mushaf lebih afdal. Buka Quran besar-besar tu, tengok kali tu kan. Bagus. So nak cuba nak dapatkan satu Baqarah, satu rakaat tu kan, boleh lah. Okay. Boleh duduk, betul. Itu dia punya tips dia. Kalau rasa lengur diri, duduklah. Sembahyang sunat kan? Sembahyang sunat boleh duduk. Tak apalah, duduklah. Rasa macam, aduh, penat ni macam ni, duduk je lah, duduk. Sembahyang tarawih pun macam tu sebenarnya tau. Jangan segan untuk duduk tau. Jangan
Jangan sebab segan nak duduk tu menyebabkan kita tak solat banyak. Banyak yang kita rasa macam tak nak lah duduk, nanti orang kata apa kat aku, rasa macam tu menyebabkan kita tak sembahyang banyak. Sedangkan daripada kita tak sembahyang banyak, baik kita sembahyang duduk. Biarlah orang nak kata apa pun. Ya. Kita duduk macam-macam cara yang kita selesa boleh. Ya, boleh. Yang penting duduk. Duduklah macam mana pun. Boleh duduk. Sembahyang sunat boleh duduk walaupun mampu. Cuba bayangkan, walaupun mampu. Apatah lagi kalau memang dah tak mampu. Dah lenguh sangat-sangat, dah rasa kebas-kebas dah kaki semua. Lagilah boleh duduk. Sedangkan kita sihat walafiat, tengah tegak berdiri pun boleh duduk. Apatah lagi kalau dah tak apa-apa larat sangat. So, duduk je. Kita sembahyang tarawih, imam baca panjang, duduklah. Hari tu ada dia orang cakap pasal doa kunut, bukan doa kunut, doa khatam Quran. Ada imam yang baca panjang doa khatam Quran, dia ulama imam dari luar ni lah, imam dari Syria, imam dari Palestin kan. Jadi dia orang baca panjang tu, Allah Ustaz, panjang betul tu. Memanglah imam tu dah bagi tahu dah ada doa khatam Quran malam ni. Tapi ya Allah, kita pun tak sangka panjang macam tu. Lenguh kan. Dia kata sampai ada yang rebah kata. Ada seorang haji tu jatuh kata. Lama sangat. Saya kata sebenarnya benda tu bukan sunnah untuk berdoa waktu berdiri begitu lama. Sebenarnya tak betul. Yang lagi betul adalah bacaan Quran yang panjang. Nak doa lepas sembahyang tak apa, ataupun waktu sujud. Tapi tak kisahlah dia buat macam tu kan. Kita sebagai makmum ada solusi dia, duduklah. Janganlah sampai rebah. Atau kalau kita sembahyang dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi ke apa kan, kalau waktu yang malam khatam Quran tu memang doa dia panjang, kita rasa lenguh, duduk je. Tengah-tengah berdiri tu duduk, sambung je. Jangan tidur dah lah. Mentah-mentah dah duduk kan, duduklah, dia sambung je. Rugi kalau kita berhenti hanya sebab lenguh. Kalau berhenti sebab memang nak masuk toilet, itu cerita lain. Ini berhenti sebab lenguh, rugi. Okey. Ada soalan lain? So, macam mana nak baca Baqarah satu rakaat? Itu tips dia. Tapi Nabi sembahyang berdiri. Nabi sembahyang berdiri yang tadi tu, yang Baqarah satu rakaat, Nabi sembahyang berdiri. Nanti Nabi sampai bengkak-bengkak kaki. Cuba kita sebab sembahyang sunat boleh duduk. Kalau kita sembahyang sunat, kita baca sikit Baqarah tu, rasa dah lenguh, sambung dalam keadaan duduk. Sambunglah baca lah. Dah habis tu baru rukuk. Okey? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, insya-Allah kita bertemu lagi dalam majlis yang akan datang insya-Allah. Cumanya dalam masa yang sama kita selalu-selalulah ingat ini adalah persiapan kita yang terakhir sebelum Ramadan. Persiapan kita sebelum Ramadan dalam tempoh 2 minggu ni persiapan yang sangat-sangat penting. Jangan kita tinggalkan, jangan kita rasa tak apalah, nantilah kan. Kalau nanti kita risau, takut tahu-tahu dah jumpa Ramadan dah. Orang kalau nak kahwin, pengantin ataupun mak pengantin biasanya bukan 2 minggu sebelum majlis baru nak bersiap. Bukan 2 bulan, 6 bulan, 8 bulan kan. Dah fikir tarikh, dah fikir pasal apa, caterer je. Nak tempah fotografer pun kadang kena awal. Dewan dah petang lagi. Nak cari dewan dengan tarikh yang kita nak apa semua. Maknanya senang ceritanya persiapan semua kita buat awal. Nak cari berkat lagi, kadang sampai ke Australia cari berkat, nak beli nugget ke Australia. Sampai gitu sekali kan. Jadi maknanya kalau kita bersiap untuk perkahwinan tu boleh buat macam tu, sebab kita tahu benda tu penting, kita tahu majlis tu penting, jadi kita buat persiapan awal kan. Padahal boleh je majlis kenduri kahwin buat je kat dalam rumah kita, depan rumah je, beli je lah roti canai kat kedai mamak banyak-banyak kan. Jadi juga walimah tu lah. Dia jadi walimah, bukan tak jadi walimah. Dia bukan tak jadi walimah, apa-apa pun boleh, tak glam. Okay, so
Kita boleh bersiap awal, kenapa untuk Ramadan kita tak bersiap, ya? Rugilah. Jadi baca Quran, mula daripada sekarang baca Quran, selawat, sedekah, mula rajin-rajin sembahyang sunat. Jadi mudah-mudahan nanti Ramadan dah senang untuk sembahyang sunat. Dah ada dah perinci-perinci tu dah okey dah. Maknanya nak untuk jumpa Ramadan ni, sembahyang-sembahyang sunat kita akan jadi lebih kuat lah, insya-Allah. Cukup setakat tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birridha minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusulul manun waghfir wastur anta akram min satar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.